Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar. Ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan fokus utama kita malam ini. Pengembara daripada 11 negara kuarantin di KL dulu, baru masuk Sabah. Sentimen 22 bulan PH takbir kerajaan pusat beri kesan prestasi DAP PRN 12. And I do hope that SDMC, when they make decision, they must be proaktif sikit lah. Now cases sudah tinggal 20 cases, 30 cases. Apa nak Datuk juga? Open up lah. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana di semua daerah di Sabah diaktifkan dalam berdepan luruan monsun yang dijangka melanda beberapa kawasan di negeri itu. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor berkata beliau telah mengarahkan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Safar Untung untuk menggerakkan jawatan kuasa selain berada dalam keadaan siap siaga. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana juga bukan hanya tertumpu kepada banjir semata-mata tetapi juga semua bencana alam termasuk tanah runtuh. Pihak berkuasa tempatan juga digesa membersihkan saliran dan longkang bagi memastikan tidak berlakunya takungan air serta sekatan. Selain itu, penduduk Sabah diminta berwaspada dengan amaran cuaca dikeluarkan Met Malaysia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menggesa rakyat peka dan menyimpan talian bantuan bencana yang telah dimaklumkan JBPM mengikut bahagian. Talian bantuan bencana itu telah diperluaskan meliputi 7 zon utama dan 34 balai bomba dari Kuching hingga ke Limbang. Dan setiap tanggungjawab agensi ini perlu ada lah. Contoh kalau nak putus elektrik, kita dah maklumkan di PGO akan mantak PKOB maklum kepada SESCO. Ada Sarawak Energy, pegawai energi atau pegawai SESCO berada di lokasi di PKOB untuk mengarahkan tim mereka di lokasi. Arahan ini perlu arahan yang dikeluarkan oleh pegawai kanan di PKOB lah, yang mewakili jabatan, setiap jabatan lah. Dan ini akan diselaraskan oleh saya lah. Ini yang perlu dibuat. Dalam kes-kes ini, kecepatan, ketepatan dan proaktif perlu ada. Kita tidak mahu pegawai bila menerima maklumat dia lenggang kangkung. No. In this type of thing, speed is the essence. Kalau kita lambat, there will be kecelakaan, kematian, kecederaan, kemusnahan yang luar daripada apa yang kita rancang lah. Selain itu, sistem komunikasi yang strategik dan berkesan antara bomba serta pasukan radio amatur juga telah dirancang dengan teliti. Kerjasama itu katanya dapat memastikan proses mencari dan menyelamat SAR berjaya dilaksanakan dengan cekap, terutamanya di kawasan rendah liputan internet yang berpenduduk. Pasukan di peringkat komuniti juga telah bersedia dengan jumlah dan penempatan penduduk yang terkini bagi mengelakkan berlakunya keciciran semasa ia dilaksanakan. Contohnya pengalaman saya awal tahun 2021, bila kita mengarahkan kawasan-kawasan terpencil lah, rumah panjang, bila kita maklum kepada ketua rumah yang champion di bawah program komuniti, mereka bawa anak buah mereka. Mereka menjadi fokus kita. Bila kita tanya berapa orang kita ada di rumah panjang kini tu? Ada 200. Kita gunakan maklumat ini yang tepat. Begitu juga dengan ketua kampung. Mereka lebih tahu, lebih harib dengan anak buah mereka di kampung yang ada di kampung, ada di kampung. This is the thing lah. Ini yang kita cuba selaraskan. Sejak 3 tahun lalu, lebih 10,000 ahli mendaftar sebagai pasukan bomba sukarela dan bomba komuniti di Sarawak serta bersedia sebagai bantuan awal kepada masyarakat setempat. Bot penyelamat ADIP ini salah satu logistik yang akan digunakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat di Sarawak bagi menghadapi bencana banjir yang akan tiba bila-bila masa lagi. Apa yang penting adalah perkhidmatan dan kerjasama daripada komuniti juga perlu dititik beratkan khasnya di kawasan geografi Sarawak yang sangat luas ini. Apapun dalam bencana banjir, semua pihak perlu melaksanakan tugas masing-masing dengan baik agar operasi mencari dan menyelamat dapat dilaksanakan dengan pantas dan holistik. Nuzuluddin Abdul Razak untuk Astro Awani. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS beri jaminan tiada masalah terputus bekalan makanan sekiranya beberapa kawasan di Sarawak dilanda banjir. Ini kerana jabatan itu telah menyediakan pangkalan hadapan selain dipenuhi bekalan makanan sejak Oktober lalu.
Setakat ini 23 pangkalan hadapan didirikan, terutama melibatkan kawasan yang sukar diakses. Antara kawasan yang dilengkapi pangkalan hadapan termasuklah di Long Teran Kiri, Long Teran Kanan, Long Loyang dan Long Iman. Yang bagusnya sistem pangkalan hadapan ni sebab yang mengawal atau mengurus barang-barang ini ialah mereka yang terdiri daripada komuniti setempat. Mereka ada jawatankuasa dan mereka sendiri yang boleh membuat keputusan sekiranya bencana berlaku, mereka dapat mengagihkan mengikut keperluan. Jadi sekurang-kurangnya mereka tidak tertunggu-tunggu bantuan yang mungkin akan mengambil masa sebab lokasi dan juga logistik mungkin agak terhad semasa bencana. Selain bekalan makanan, pangkalan hadapan turut menyediakan keperluan lain seperti susu bayi dan lampin pakai buang. Sementara itu, Noriah menyeru masyarakat untuk membantu pihaknya dari segi penglibatan sukarelawan ataupun bantuan. Malah katanya tidak timbul isu don't donate to government di Sarawak memandangkan kerjasama JKMS bersama agensi pertubuhan bukan kerajaan NGO sangat baik. Bentuk-bentuk barangan selalunya kita berbincang. Sebab di Sarawak, saya dapati NGO kita telah mencapai satu peringkat di mana mereka telah matang dalam memberi bantuan kepada mangsa bencana. Kerana ramai yang telah menghubungi saya bertanyakan apa jenis bantuan yang diperlukan. Dan saya memaklumkan, kami akan memaklumkan segera setelah kita mengetahui pusat-pusat pemindahan dibuka. Dan mereka akan menjadi partner kita, smart partner untuk membantu rakyat. Persiapan menghadapi luruan monsun bukan hanya dalam kalangan agensi keselamatan tetapi juga melibatkan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Walaupun datang daripada pelbagai latar belakang NGO, mereka bersedia menjadi sukarelawan membantu mangsa banjir. Kita sedia maklum pada musim hari ini banyak tempat telah dinaiki air. Jadi pertubuhan kami dikenali sebagai Abang Pilot telah bersedia sepenuhnya dengan menjalinkan hubungan dengan pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa lain seperti polis dalam menghadapi ancaman banjir. Sebab kita sedia maklum bila berlaku banjir, keperluan logistik seperti bot dan juga pacuan 4 roda sangat perlulah. Jadi kami sudah bersiap sedia sepenuhnya jika berlaku sebarang kemungkinan. Bukan itu sahaja, kerjasama antara NGO dan pihak berkuasa tempatan PBT wajar diperkukuh bagi kelancaran operasi bantuan dan menyelamat. Jadi pada pihak kami, NGO Liga Kebajikan Asnaf Lahad Datuk telah merangka beberapa segi aspek yang sangat penting untuk menangani masalah banjir yang berlaku di Lahad Datuk jika hujan tu berlaku dengan lebih lebat lagi. Jadi yang pertama sekali, kita akan bekerjasama dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengetahui data-data mangsa banjir yang ada di Lahad Datuk di setiap kawasan-kawasan yang tertentu. Dan oleh itu juga, kita akan dapat merangka berapa bajet yang akan kita gunakan untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang ada. Okey, kami punya persediaan untuk 4x4 banjir akan datang. Kami sudah menyediakan kereta 4x4 yang cukup tinggi yang boleh melalui air paras pinggang ataupun lebih daripada itu. Di mana-mana sajalah yang ada bencana banjir, kita akan siap sedia untuk melakukan bantuan. Menurut Mat Malaysia, amaran hujan berterusan dikeluarkan untuk kawasan di timur Sabah di Lahad Datu, Tawau dan Sandakan bermula semalam sehingga 2 Januari 2022. Kerajaan Sabah memutuskan semua pengembara daripada 11 negara yang mempunyai insiden Omicron menjalani kuarantin wajib di Kuala Lumpur sebelum masuk ke negeri itu. Ini merupakan pendekatan proaktif diambil Kerajaan Sabah sebagai persediaan menghadapi sebarang kemungkinan gelombang baharu COVID-19. Dan tindakan proaktif yang kita ambil ialah untuk memastikan semua para pengembara yang datang daripada 11 buah negara yang kita telah senaraikan
iaitu 11 negara ini ada 11 negara-negara yang mempunyai insiden Omicron yang tinggi ya. Supaya melalui kuarantin wajib di Kuala Lumpur dahulu sebelum dibenarkan untuk balik ke Sabah. Artinya kalau ada pelawat daripada United Kingdom hendak datang ke Sabah ataupun orang Sabah yang melawan United Kingdom untuk balik ke Sabah, dia perlu kuarantin 1 minggu di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Jadi artinya kita cuba mencegah itu lebih baik daripada mengubati dia. Terdahulu, dalam laporan harian perkembangan COVID-19 Sabah, antara negara yang tersenarai sebagai berisiko tinggi ialah United Kingdom, Arab Saudi, Australia, Norway, Perancis, Kanada, Denmark, Nigeria, Amerika Syarikat, India dan juga Pakistan. Petugas kesihatan Labuan ambil langkah berjaga-jaga terhadap kemungkinan berlaku penularan COVID-19 dalam kalangan mereka yang baru kembali ke pulau itu selepas mengerjakan umrah. Pengarah Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Bohari berkata, mereka yang baru kembali selepas mengerjakan umrah diwajibkan mengambil ujian PCR sebelum dibenarkan memasuki pulau itu. Malah mereka juga diwajibkan memakai peranti pengesanan digital pada pergelangan tangan sepanjang menjalani tempoh kuarantin dan pengawasan di rumah. Beliau berkata perintah kuarantin di rumah bagi anggota jemaah ini boleh dibatalkan sekiranya kediaman mereka tidak kondusif dan tidak sesuai untuk kuarantin. Dr. Ismuni berkata petugas kesihatan turut diletakkan di pintu masuk utama ke pulau itu. Proses permohonan kemasukan menerusi Enter Sarawak perlu dikaji semula bagi memudahkan urusan para pelancong melancong ke Sarawak. Bekas Menteri Pelancongan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, prosedur permohonan seharusnya memudahkan dan mesra pengguna selain tidak membingungkan pemohon. Well, I think SDMC has got to open up. And I do hope that SDMC, when they make decision, they must be proaktif sikit lah. Now, cases sudah tinggal 20 cases, 30 cases. Apa nak Datuk? You open up lah. Jangan, don't be so alarm, takut ini, make things so difficult, you know. So much so that the Mata chapter Sarawak have to come up with a comment like that. Selain itu, semua adun GPS diingatkan beri ruang kepada Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk memilih senarai ahli Kabinet Negeri. Jelas Abdul Karim, semua pemimpin juga tidak seharusnya melobi untuk dicalonkan dalam barisan Kabinet kerana pemilihan itu adalah kuasa prerogatif Abang Johari. Well, the prerogative of the prerogative of CM. Even if I'm not placed in any of the ministry, just being an ordinary adun pun tidak apa juga. So, we have to give the CM the full say to decide. There should not be any lobbying. Abang Johari dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak selepas GPS menang besar 76 kerusi pada pilihan raya negeri ke-12 18 Disember yang lalu. Sekian laporan Awani Borneo malam ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat dan salam sejahtera.